الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita baca sama-sama tasbih Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, seperti biasa kita dapat sambung kuliah subuh mingguan kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang ke-9, doa di waktu pagi dan petang, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baginda selalu berdoa dengan doa ini ketika pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka min faj'atil khair wa a'udzu bika min faj'atis syarr. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon padamu dari kebaikan yang datang mendadak, dan aku berlindung diri darimu dari keburukan yang datang mendadak. Mendadak tu mana? Kejutan. Terkejut sesuatu yang baik, ada satu kejutan, kita minta yang tu lah. Jangan kita terkejut dengan sesuatu yang buruk. Mati mengejut, mautul faj'ah dipanggil, mati mengejut, tak mau. Dapat berita yang mengejut, sakit dada kita, sakit jantung berlipi. Kalau nak dapat kejutan yang menyeronokkan, yang kita boleh buat sujud syukur. Yang ke-10, doa apabila terjaga di tengah malam. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, barang siapa terjaga di waktu malam, ada anak kecil teriak, dia terjaga.
Ada yang terjaga pasal batuk. Ada yang terjaga pasal kucing bergaduh, kucing mengawan. Ada yang terjaga pasal nak terkencing pun ada juga. Tidur ulang pergi bilik ayam makan ubat. Nak terkencing, jaga kan. Jadi kita bila jaga tengah malam ni, satu kita kena ingat doa di tengah malam ni makbul. Nabi pernah ditanya doa apa yang makbul. Nabi kata dubura kulli salah, doa lepas-lepas sembahyang. Lagi Nabi kata jawfil lail, di tengah malam. Orang lain sedang tidur, kita baca doa. Dan doa yang terbaik apa yang Nabi ajar, kita puji Allah dulu dengan apa yang kita nak baca ni. Puji Allah, lepas tu kita berdoa, makbul doa kita. Yang lebih baik lagi kalau buat sembahyang tahajud di tengah malam. Wan nasu niyam, manusia lain sedang tidur, itu makbul sungguh. Tadkhulul jannata bisalam, kamu dapat masuk syurga dengan selamat, kata Nabi. Bukan payah pun kita terjaga. Kucing bergaduh ke, anak teriak, anak lapak susu, dia riau, jaga. Lalu mak dia ada jaga, pak buat tak dengar, walaupun jaga juga. Bacalah zikir ni, bacalah doa. Kalau tak mau sembahyang tahajud pun baca zikir, baca doa, makbul doa kita. Zikir tak payah baca lepas sembahyang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd. Cuma tak ada yuhyi wa yumit tani. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi kita sambung dengan, kalau selalu kita zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah kan. Yang ni dia lain sikit. Dia mula dengan walhamdulillah baru wa subhanallah. Selalu subhanallah walhamdulillah. Jadi kita ikutlah betul-betul, jangan ubah-ubah. Walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Dah tak ada al-aliyyil azim, tak payah sebut. Tekak betul-betul. Baca yang ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Artinya tiada Tuhan kecuali Allah yang Esa, tiada sekutu baginya. Baginya semua kerajaan dan segala kepujian. Dia yang berkuasa di atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah. Maha suci Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah maha besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Kemudian dia berdoa pula, Allahumma ghafirli. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku. Atau dia berdoa apa pun tak apa, nescaya doanya akan dimakbulkan. Jika dia berwudu dan solat, akan diterima solatnya itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pengajian kitab Tanwirul Masalik. Muka surat 123. Nak habis dah kitab ni noh. Tak lama dah. Lepas ni kita sambung juzuk kedua pula, bab solat. Juzuk kedua bab solat. Yang ni tebal. Tuan Haji kita kata kena iklan, kena habak awal-awal. Yang ni tebal, harga dia RM50. Jadi tuan-tuan boleh dah simpan-simpan duit dah. Ataupun kalau ada siapa yang bermurah hati nak wakaf, tinggal di masjid, bekat ambil. Wakaf pun boleh. Buat satu tabung ke, siapa nak bagi kempen wakaf kitab, tapi kena tinggal di masjid lah. Tak yuk balik rumah,
pagi Selasa tak omai. Beli rumah pagi Selasa tak omai. Naya kau hak wakaf tu. Beli sendiri jadi hak peribadi. Wakaf pun bagus tinggal di masjid. Orang boleh mengaji. Habaq kepada yang tak mengaji, yang sibuk, hampa tak mengaji, hampa wakaf kat kami. Begitu je cerita dia. Boleh kempen. Tapi kena tinggal di masjid lah. Pakat-pakat ambil, semua pakat pegang kitab. Kitab free, kitab wakaf. Boleh dua cara, nak beli sendiri pun boleh. Nak wakaf bagi orang mengaji pun boleh. Wakaf tu pahala lebih lagi lah. Berkekalan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung muka surat 123. Babul haid, bab haid. Kita dah baca dah mukadimah minggu lepas. Qala al-musannif rahimahullah. Minggu lepas kita baca haid ni paling kurang sehari semalam. Biasanya 6 hari atau 7 hari, dan paling banyak 15 hari. Kemudian tempoh antara satu haid ke satu haid mesti diselangi suci sekurang-kurangnya 15 hari. Maknanya dah haid dah, nanti nak haid pula, mesti seorang perempuan tu sempat solat suci, boleh solat kurang-kurang 15 hari. Kalau dia solat baru sikit, lepas tu haid pula, tu dia penipu, ataupun darah yang keluar itu bukan haid. Baik, kita sambung. Qala al-musannif rahimahullah, famata ra'at daman fi sinnil haid walau hamilan wajaba tarku ma tatrukul haid fa in inqata'a li duni aqallihi tabayyana annahu ghairu haid fataqdi as-salah fa in inqata'a li aqallihi aw aktharihi aw ma bainahuma fa huwa haidun wa in jawaza aktharuhu fahiya mustahadatun wa laha ahkamun tawilatun madhkuratun fi kutubil fiqh was-sufratu wal kudratu haidun. Apabila seorang perempuan melihat darah dalam umur yang boleh haid 9 tahun ke atas, walaupun dia sedang mengandung, wajiblah dia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang terhadap orang haid. Walaupun mengandung, boleh jadi keluar haid ketika mengandung. Kita tengok nombor 1 di bawah. Kerana dalil-dalil berkaitan darah haid datang secara umum tanpa membezakan antara orang yang mengandung dan tidak mengandung. Darah yang keluar dari kemaluan orang mengandung berkemungkinan darah normal atau darah penyakit. Kena pergi tanya doktor lah. Doktor kata tak ada luka apa, itu haid. Mengikut kaedah, asal darah itu selamat dari penyakit, maka darah itu dikira darah normal, yakni darah haid. Imam Asy-Syafi'i pernah menyebut al-hamilu qad tahidu, artinya kadang-kadang orang haid juga keluar, kadang-kadang orang hamil juga keluar darah haid. Jadi dia tak boleh sembahyang lah walaupun dia hamil, mengandung. Baik, jika darah itu berhenti kurang dari masa sekurang-kurang haid sehari semalam, darah keluar sikit sangat, total darah tak sampai sehari semalam, keluar sikit, mungkin 2 hari keluar darah, tapi 2 hari itu bila dijumlahkan, ditotalkan, tak sampai pun sehari semalam, maka ternyatalah bukan haid. Dia orang perempuan bila keluar darah, dia tak boleh semayang lah. Jadi 2 hari dia tak semayang, dijumlahkan darah 2 hari itu, tak sampai pun minima haid sehari semalam, maka dia kena qada balik lah 2 hari itu, 2 hari yang dia tinggal semayang tu. Macam tu. Bila keluar darah, tak boleh semayang. Nak tahu haid tak haid, nanti kita bilang. Kalau bukan haid, qada. Kalau haid, tak apa, tinggal. Sebab tu saya kata minggu lepas, tak betul lah kalau seorang perempuan yang dah berumur, menopause, bila keluar darah, kita suruh semayang. Ikut kaedahnya tak boleh semayang. Lepas tu tengoklah, kalau cukup itu haid confirm, memang betul lah tak semayang tu. Kalau keluar
Lepas tu dia berhenti. Qada balik sembahyang tu. Tapi mula-mula tu memang tak boleh sembahyang. Keluar darah tak boleh sembahyang. Isu dia nanti nak pastikan haid ke bukan haid. Kalau tak haid, qada balik solat yang ditinggalkan. Kalau haid tak apa. Bukan dengan keluarnya darah kita terus hukum kata dah tua dah haid apa lagi. Bukan macam tu. Orang tua pun boleh keluar haid. Orang mengandung boleh keluar haid. Orang berhenti haid dah pun boleh main balik haid. Tak mustahil Sarah keluar haid balik. Tua dah. Isteri Nabi Zakaria pun serupa dah. Tua dah. Suami pun berubah. Tulang dah lemah. Apa lagi dia kata, mata pun dah kabur. Tua sangat-sangat dah Nabi Zakaria. Bini dia takkan muda. Bini dia pun tua. Keluar balik haid. Mengandung. Dapat anak Nabi Yahya. Baik. Jangan kita kata tu Nabi. Tak, Allah buat contoh tu nak abang kata boleh jadi. Nabi Zakaria tua, bini tua, dapat anak Nabi Yahya. Nabi Ibrahim tua, Sarah tua, dapat anak Nabi Ishaq. Jadi jaga-jaga orang tua-tua jangan main-main. Boleh dapat anak. Dapat cucu biasa. Boleh dapat anak. Malu apa dapat anak tak apa, syukur lah. Orang tak tahu ingat cucu pada anak. Sebab tu ada yang kadang-kadang anak-anak menakan panggil maksu. Habislah maksu kan. Tengok jenguk yang keluar seorang lagi pula dah. Celah-celah tu ada seorang lagi. Mak bah, mak uda ke apa kan. Ingat tutup dah kan. Ingat dah tutup lebih dah. Ada lagi. Tu dia. Baik. Jika darah itu berhenti kurang dari masa sekurang-kurang haid sehari semalam, ternyatalah darah itu sebenarnya bukan haid, maka dia mestilah mengqada solat yang ditinggalkan. Mula-mula memang kena tinggal solat. Lepas tu kalau bilang-bilang ai sikit sangat darah ni, qada balik. Kaedah dia macam tu. Qada balik solat. Jika darah itu berhenti cukup masa sekurang-kurang haid. Cukup tak apa. Dia bukan hari pertama tu terus cukup 24 jam. Dia dijumlahkan. Kadang 5 hari keluar, campur pi campur mai cukup 24 jam. 5 hari tu haid. Bukan sehari tu keluar 24 jam mati darah keluar sedia. Anggaran darah lah. Dia anggar darah dia ada sedia hari pertama tak apa banyak, hari kedua banyak. Campur dalam 5 hari tu mencukupi kadar 24 jam. Maka ke semua hari-hari tersebut ialah haid. Kadang 5 hari cukup 24 jam. Kalau 7 hari baru cukup 24 jam, tak apa, 7 hari tu haid lah. Tapi kalau setiap hari keluar setitik, 2 titik, esok 2-3 titik, 10 hari keluar, campur 10 hari tu ditotalkan tak sampai pun 24 jam kandungan darah. Sikit sangat. Maka qada baliklah 10 hari tu. 10 hari tu bukan haid. Tapi tak semayang kan? Tak semayang darah duk keluar. Qada balik. Tak apakah tinggal semayang? Memang kena tinggal dulu. Apa nak jadi qada tak qada tu belakang cerita. Kaedah dia macam tu. Jangan main agak ni sikit, bukan haid kot. Kadang hari pertama sikit, hari kedua dia nak keluar banyak, mana kita tahu. Hari pertama macam sikit, hari kedua banyak, kadang hari kedua pun sikit. Hari ketiga, 4 baru dia nak keluar berlambak. Jadi tinggal semayang tu dulu. Kalau terbukti bukan haid, qada balik solat. Kalau betul haid, tak payah qada. Betul dah tu, tinggal semayang tu. Macam tu. Jika darah itu berhenti cukup masa sekurang-kurang haid atau sebanyak-banyaknya 15 hari ya. Atau antara keduanya. Antara kedua ni macam 5 hari, 7 hari macam tu, maka ia adalah haid. Dan jika darah itu berhenti melebihi masa haid, lebih daripada 15 hari, masuk ke 16 hari, 17 hari, maka ia darah istihadah. Perbahasan tentang hukum istihadah disebut dalam kitab-kitab fiqh lain secara panjang lebar. Dia kata kita tak mau sebut panjang lebar istihadah.
baca kitab lain. Senang je dia iklan gitu. Istihadah ni rumit. Istihadah ni bila darah dia keluar sampai 16 hari. Tu panggil istihadah. Pasal maksima haid 15. Bila mencecah lebih pada tu 16 17 itu istihadah. Tapi yang kata istihadah ni jangan kita kata hari ke-16 itu istihadah. 1 sampai 15 semua haid, 16 sahaja istihadah. Sahaja tu salah. Bukan 16 saja istihadah. Dia kena muhasabah balik. 1 sampai 16 ni belah mana haid, belah mana istihadah. Gitu. Kalau perempuan tu reti melihat sifat darah, ada 2 perenggan, ada sifat darah berbau, ada tak berbau, ada pekat, ada cayak, dia boleh beza dengan warna darah, dengan dia rasa ni rasa macam senggugut, ni rasa gimana kan. Kalau dia boleh beza, ikut perbezaan dia. Contoh 1 sampai 10 dia rasa itu haid. Masuk sebelah dia something, dia tengok pelik dah, ni macam bukan haid je pun, tapi dia tak semayang lah lagi. Sebelah tu 12 pun dia duk rasa bukan haid, tapi tak semayang lah, duk ingat nak berhenti 15. Tengok-tengok lajak sampai 16. Sebenarnya haid dia 1 sampai 10 je. Start daripada hari yang dia rasa something tu, hak tu dah istihadah dah tu. Hari ke-11 sampai 16 itu semua istihadah. 11 sampai 16. Bukan 16 sahaja. Banyak orang cakap bila darah ni keluar sampai 16 hari bermakna 15 haid, 1 hari ekstra tu je istihadah. Tak betul. Tak betul. Berani kata tak betul, no? Betul tak betul? Betul tak betul? Dalam kitab tak ajak macam tu. Dia kena perempuan tu sendiri. Kalau dia reti beza, kita tanya dia, dia kata saya duk rasa dah hari tu. Takat 10 hari tu haid lah, hari 11 dia keluar macam lain. Kita hak lelaki mana tahu macam lain tu. Ni pun tahu lah. Ada bau dia, ni macam darah luka cayak ya. Tapi saya tak semayang. Betul dah tak semayang, okey lah. Dia ingat nak stop 5. Kalau stop 15 okey semua haid. Tapi dia lajak sampai 16 17. Kita jangan kata hari ke-16 17 yang lebih itu saja istihadah. In kanat mutamayyizatan, jika perempuan tu reti beza sifat darah, dia buat perenggan dia sendiri. Dia kata 1 sampai 10 haid, 11 ke atas tu semua istihadah. Kalau dia reti beza. Kalau kedua, hak kedua ni dia tak reti beza, tapi dia duk biasa 7 tiap bulan. Bulan ni 16 17. Ikut adat lah. Selalu 7 saja haid. Start daripada hari ke-8 tu semua istihadah. Maksudnya nak kena qada balik lah. Nak kena mandi, lepas tu nak kena qada balik. Haid tak mandi lagi kan? Mandi, qada dari hari ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 10 hari kena qada. Dah. Dah haid hang 7 je selalu. Bulan ni sampai 17. Makna 7 haid, baki lagi 10 hari istihadah. Bukan istihadah tu hari ke-16 17 saja. Nak kena tekan yang ni. Orang duk ingat macam tu. Tu dia kata istihadah ni ada panjang lebar. Sebenarnya tak panjang mana sangat pun. Dia 3 keadaannya. Kalau perempuan tu reti beza darah, ikut perbezaan dia. Dia boleh letak perenggan belah nu haid, belah ni istihadah. Kalau dia rasa haid dia sampai 12 hari pertama sampai hari 12 haid, start 13 tu dia rasa pelik dah, qada daripada 13, 14, 15, 16, 4 hari. 16 tu sahih dah ni pas semayang. 16 tu sahih dah semayang kan, dah cukup 15 duk keluar lagi, kena mandi, kena pakai pad, lepas tu kena solat. 16 tu orang pakat tahu dah. Cuma sebelum 16 tu pun ada juga istihadah, no? Kalau dia reti beza, tak reti beza, ikut kebiasaan, selalunya berapa hari. Ada orang perempuan selalu 6 bulan ni 16, makna 6 sajalah. Start daripada hari ke-7 tu semua istihadah. Tapi kami tak semayang. Itulah nak habaq kata kena qada tu. Memanglah tak semayang.
Sebab dia ingat dia nak berhenti 14 ke kok 15 full stop. Lega 2 minggu tu, 15 hari berturut-turut tu semuanya haid. Dia bila lajak tu baru jadi istihadah. Istihadah nak kena muhasabah, nak kena fikir balik tu cerita dia. Untuk qada semula solat yang ditinggal. Qada tak wajib segera pasal dia tinggal pasal uzur, dia ingat ke haid, rupanya istihadah. Qada pelan-pelan. Kok mana pun nak kena qada. Tak mengaji tak qada. Allah uji dengan penyakit, qada pun dah. Pi mengaji ada orang beritahu kalau 16 tu 15 semua haid, hak satu ekstra tu je pakai tak ada lah qada. Padahal tajuk istihadah ni semua nak kena qada. Qada. Kalau dia boleh beza ikut perbezaan, kalau dia tak reti beza ikut kebiasaan. Yang ketiga first time, kali pertama. Kalau dia kali pertama baru-baru balik jadi terih, baru-baru balik jadi terih, atau orang baru beranak nifas tu jadi masalah. Nifas dia paling lama berapa hari? 60-an nifas. Biasa 40, tapi dia boleh pergi sampai 60. Dia baru anak sulung beranak, keluar darah nifas sampai 70 hari. Kita nak kata ke mana? Kita jangan kata 60 nifas, 10 lebih itu istihadah. Dah ada bukan macam tu. Istihadah dia tak main ekstra tu je. Kalau orang kali pertama datang haid 20 hari keluar darah. Jenuh dia. Dia nak beza, tentu dia tak reti pengalaman pertama. Kita kata ikut kebiasaan lah. Kita tak cerdik. Biasa apa dia kata dia kali pertama. Dah lah ikut hak selalu-selalu. Dia kata ni kali pertama, selalu apa? Tak ada selalu baru kali pertama. Kalau macam tu dia kena buat tanyalah soal selidik family dia hak perempuan. Dapat purata dalam keluarga dia biasanya berapa hari? Berapa hari? Kalau kebanyakannya kata 7 hari haid, dia pun pegang hak tu lah. Haid dia menyamai dengan haid perempuan-perempuan dalam keluarga dia. Macam mahar lah. Mas kahwin orang panggil mahar mithil. Haid pun dikira haid serupa dengan hak orang-orang lain lah. Kalau orang lain 7, aku pun pegang 7 lah. Lebih daripada 7 tu semuanya istihadah. Tapi ada juga pendapat lain kata perempuan yang kali pertama dipanggil mubtadi'ah. Perempuan hak kali pertama haid tiba-tiba jadi istihadah. Ada pendapat kata dia ambil 15 haid, hak lebih itu baru istihadah. Banyak pendapat nak. Untuk orang kali pertama datang haid terus jadi masalah istihadah. Kalau kali pertama tu khilaf ulama. Ada ulama kata dia kena tanyalah makcik dia, kak long dia apa semua, hampa haid berapa hari, dia ambil lah. Kebanyakan mereka semua katalah dalam keluarga tu Allah Ta'ala buat semua pakat macam 8 hari gitu, kebanyakannya. Dia pun pegang aku pun haid 8 hari lah. Start 9 tu nak kena qada. Macam tu. Boleh faham tak? Dia ada orang kali pertama, ada orang yang duk biasa dah haid, dia boleh beza darah. Ada orang tak reti beza tapi dia ada adat. Dia ikut kebiasaan dia. Selebihnya istihadah. Tengoklah, kita tengok nombor 1 di bawah. Zaman Nabi pun ada orang perempuan yang diuji dengan penyakit istihadah. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat Fatimah bintu Abi Hubaish radhiyallahu anha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah inni la athhur afa ad'u as-salah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغتسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. رواه البخاري ومسلم. Apa yang saya duk hurai-hurai tadi tu boleh tengok dalam hadis ni lah. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Fatimah binti Abi Hubaish, dia ni yang penyakit istihadah ni. Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha bertanya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak suci, darah duk keluar hari-hari. Bolehkah aku meninggalkan solat? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu hanya pendarahan luka, bukannya haid. Apabila haidmu datang, maka tinggalkanlah solat. Dan apabila kadar haidmu sudah tamat, tengok, mengikut kebiasaannya, dia sampai tiap-tiap bulan jadi gitu, istihadah. Akhirnya Nabi pesan dekat dia, kalau keluar darah dengan sifat-sifatnya, itu haid. Lepas tu ikut kebiasaan. Kalau duduk biasa 7 saja. Masuk hari ke-8 tu nak kena sembahyang dah. Sebab dia bulan, setiap bulan dia jadi istihadah. Ikut kebiasaan, ikut bilangan selalu. Bila dah cukup kebiasaan tu, maka basuhlah darahmu, yakni mandi dan solatlah. Dalam satu riwayat, tetapi tinggalkan solat sekadar jumlah hari yang kamu selalu haid padanya. Ini yang panggil adat kebiasaan. Selalu berapa hari. Kita kena fatwa macam tu. Kalau dia tak reti beza darah lah. Kalau reti beza darah, ikut perbezaannya. Kemudian mandi dan semayanglah. An Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha annaha kanat tustahadu faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi bagi perbezaan dekat dia. Nabi ajak dia cara nak kenal. Kalau dia reti cara tu, ikut perbezaan. Nabi ajak, kalau darah macam ni ingat tu haid tu. Kalau dia mai darah macam ni tu bukan haid dah tu istihadah. Makna daripada situ nak kena solat. Idza kana damul haid fa innahu damun aswadun yu'raf wa idza kana dhalika fa amsik 'anis salah fa idza kana al-akhar fatawadda'i wa salli fa innama huwa 'irqun, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Artinya daripada Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, sesungguhnya beliau seorang perempuan yang ditimpa penyakit istihadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, apabila datang haid, maka sesungguhnya warna darah haid itu hitam dan dapat dikenali, pekat dia, berbau dia. Apabila darah seperti itu, maka janganlah bersolat. Tetapi apabila datang pula dengan sifat yang berlainan, ni Nabi bagi hak ikut kebiasaan pun Nabi bagi yang tak reti beza. Hak tak reti beza, ikut perbezaan dia. Maka berwuduk dan solatlah, kerana darah itu kesan pendarahan luka atau penyakit. Baik, macam tu. Jadi ada dua lah di sini. Kita nak buat perenggan sebahagian haid, sebahagian istihadah tu ikut kebiasaannya ataupun ikut perbezaan. Kalau dia reti beza sifat-sifat darah. Darah yang berwarna kuning dan keruh juga haid. Yang ni di hujung-hujung lah. Kuning, keruh, koko. Mana tak habis lagi. Jangan duk kalut nak mandi. Tunggu bagi dia bersih betul-betul dulu. Kena cek. Guna kapas apa semua kan. Cek betul-betul. Macam tu. Kalau selalu 7 hari, lagi tak cukup 7 hari, nak kena tengok lah dulu. Ada sikit-sikit lagi tu, dia bukan habis lagi. Duk ada lagi. Koko kuning tu masih haid. Dia bukan mesti merah je. Yakin suci baru mandi. An Alqamah bin Abi Alqamah an ummihi Marjanah maulata Aisyah ummil mu'minin annaha qalat kana an-nisa'u yab'athna ila ummil mu'minin bid-dirajah fiha al-kursuf fihi safrah min damil haidah yas'alnaha 'anis salah fataqulu lahunna la ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda turidu bidzalika at-tuhra min al-haidah, rawahu Malik. Wa qala sa'altu an-nisa' anhu fa idza huwa amrun ma'lum
yarainahu indahunna 'inda at-tuhri. Rawahul Imamul Malik fil Muwatta. Artinya daripada Alqamah bin Abi Alqamah, daripada ibunya yang bernama Marjanah. Marjanah ni siapa? Marjanah iaitu bekas hamba Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah merdekakan dia. Dipanggil maulah. Kan lelaki maula, hamba yang dibebaskan oleh tuan. Marjanah ni sesungguhnya beliau berkata, orang-orang perempuan menghantar utusan untuk bertemu Ummul Mukminin dengan membawa bekas kecil. Di dalamnya, dalam bekas kecil tu macam kotak tisu gitulah. Macam kotak tisu. Dalam kotak tisu ada apa? Ada tisu lah. Mereka bawa satu kotak, satu bekas kecil. Di dalamnya terdapat kapas yang lekat warna kuning dari kesan darah haid. Mereka nak tanya, nak tanya boleh mandi tak gi, suci tak gi. Bawa satu bekas, dalam tu bila buka tudung ada lah, dia punya kapas tu lekat kuning-kuning tu. Hantar orang lah pergi rumah Sayyidatina Aisyah. Maksud dia, mereka bertanya Aisyah tentang solat. Boleh solat tak gi? Boleh mandi wajib tak gi? Suci ke tak gi? Ni ada kuning-kuning lagi ni. Aisyah berkata kepada mereka, janganlah gopoh untuk solat sehingga kamu melihat air putih yang menunjukkan sudah berhenti haid. Imam Malik berkata, aku bertanya beberapa orang perempuan tentang air putih itu. Rupa-rupanya ia merupakan perkara yang sudah dimaklumi di sisi perempuan. Mereka akan melihat air itu ketika suci. Jadi Imam Malik orang lelaki macam kita lah. Tak payah hurai sangat lah air putih ni ke mana. Ni petau lah, jernih ke, dia memang habis dah. Tak nampak dah kesan-kesan haid, memang suci betul. Imam Abu Hanifah biasa juga orang perempuan mai tanya, tapi dia malu nak tanya. Dia bawa apple, dia bagi kat Imam Abu Hanifah apple. Perempuan mai rumah Imam Abu Hanifah. Di rumah Imam Abu Hanifah ni ada anak-anak murid duk mengaji, duk talaqi, duk bersila. Perempuan ni mai bagi salamnya. Imam Abu Hanifah suruh anak murid dia pergi tanya perempuan tu nak apa. Perempuan tu senyap bagi apple. Malu, muka malu kan, bagi apple. Imam Abu Hanifah kata mai apple. Dia pergi ke dapur, dia belah dua, dia tapi bagi balik kat perempuan tu. Perempuan tu pun terima kasih balik. Imam Abu Hanifah kata tengok isi apple ni. Dia pun balik terima kasih. Anak murid heran lah. Kalau saya orang mai bagi apple, saya makan lah. Orang mai hantar apple, belah-belah mulut telan. Puas. Imam Abu Hanifah kata sebenarnya dia mai tanya tu. Dia tanya, dia boleh mandi tak lagi? Darah dia macam kulit apple tu, kuning-kuning sikit, merah pun tak apa merah dah. Dia tanya, kalau darah macam kulit apple ni boleh mandi tak lagi? Jadi aku jawab lah, aku belah, aku tunjuk lah, tunggu sampai macam isi apple ni terkenih dah, tak ada apa darah dah, tak ada kuning, tak ada koko keruh dah, mandi lah. Anak murid kata, hui hebat. Hak tanya apa hebat, main sengap lah. Hak jawab pun main tunjuk lah. Tu kata tu, anak-anak murid pun jangan main-main. Kita janganlah. Tuan-tuan makcik-makcik main rumah buat apple bagi saya telan. Tak jawab, soalan tak terjawab. Kita mana nak tahu. Ni kata firasat. Firasat. Anak murid pun hebat. Kalau anak murid tak hebat, dia tak boleh nak berhubung lah. Tok guru pun hebat, Masya Allah. Itu dihikayatkan macam tu lah. Wa in ra'at waqtan daman wa waqtan naqa'an wa waqtan daman wa hakadha wa lam yujawizil 15 wa lam yanqus majmu'ud dima' an yawmin wa laylatin faddima'u wan naqa'ul mutakhallilu kulluha haidun. Jika seorang perempuan melihat darah pada satu waktu dan melihat suci, darah tak keluar pada waktu lain, ini jadi macam tu. Sat keluar, sat tak keluar. Hari ini keluar,
esok keluar, lusa tak keluar, betul, lepas tu keluar pula. Kadang-kadang jadi macam tu. Kadang pagi tak keluar, mai tengah hari keluar pula dah. Pagi sampai zuhur, sampai petang, asar tak keluar, maghrib keluar pula dah. Lepas subuh keluar sikit, lepas maghrib pula keluar. Jadi zuhur asar macam mana? Tak boleh semayang. Dipanggil suci, duk celah-celah, tak boleh semayang. Suci yang betul mesti direct 15 hari tu baru suci betul. Saat keluar, saat tak keluar, dikira hak keluar tu haid, hak tak keluar tu pun haid. Hari keluar haid, hari tak keluar pun haid. Pasal dia sambung lagi. Dia kalau suci, dia mesti 15 hari berturut-turut tu tak ada darah, 15 hari berturut-turut tu baru suci betul. Ni saat-saat ni waktu tak keluar tu pun dikira haid. Ni hukum asal lah, tapi dikecualikan macam di tanah suci Mekah. Itu dikecualikan. Ulama fatwa kalau di Mekah dia makan ubat, kan dia haid, dia makan ubat bagi berhenti haid. Berhentilah saat dia pun mandi, dia pergi tawaf sa'i, dia buat umrah, dia selesai, balik ke hotel, keluar pula haid. Maknanya berhenti saat. Kalau kata suci, dia kena berhenti 15 hari turut-turut. Ni berhenti saat ni gimana? Tawaf tadi sah ke? Sa'i sah ke? Sa'i tak apalah kan, tawaf tu dia kena suci. Difatwakan untuk haji umrah, insya-Allah sah tawaf tu. Untuk haji umrah dikira sah tawaf tu. Kadang-kadang dia duduk sana, dia haid, dekat-dekat hari nak balik, dia makan-makan ubat, berhenti, dia pun pilah tawaf apa semua. Lepas tu balik Malaysia, sampai Malaysia keluar pula, sambung. Ikut kaedah ni, tawaf dia tak sah lah. Pasal takkan haid dia berhenti sehari je. Haid dia kena berhenti 15 hari baru nama suci. Berhenti sehari, dia pun buat tawaf apa semua. Okey ya. Balik Malaysia, dia keluar pula. Mana sambung balik haid tu. Hari berehat, hari yang tak keluar darah tu sebenarnya bukan suci, dia cuma stop, berhenti sementara je. Tapi difatwakan insya-Allah umrah dia sah untuk tu, untuk haji umrah. Jadi masa berhenti boleh pergi tawaf. Kalau dia berhenti 5 jam pun dah lah tawaf. Tapi pakailah siap-siap, takut sambil-sambil tawaf tu dia keluar darah, mana tak sah tawaf. Kalau dia tak keluar darah tak apa, tu dia sempat pergi dekat sa'i baru dia rasa darah keluar, insya-Allah tawaf dia sah. Sa'i tak apa, tak suci pun tak apa. Sa'i dia bukanlah masjid. Macam tu. Kalau kita di Malaysia, kita tak guna pakai yang tu, kita guna pendapat yang mu'tamad. Hari-hari haid, lepas tu ada sehari tak haid, tak keluar darah, dia ingatkan suci, tengok esok tu keluar pula darah. Hari sehari tak keluar tu sebenarnya haid juga. Kalau dia puasa, naya sajalah puasa, kan? 6 hari haid, masuk hari ke-7 tak keluar darah, dia pun puasa lah sehari tu, tengok-tengok hari ke-8 keluar pula, puasa sehari tu tak diterima, tak sah, kena qada balik. Tapi dapat pahala lah insya-Allah, nak kena qada balik lah. Sebab haid dia 8, 6 berdarah, hari ke-7 tak ada darah, hari ke-8 ada darah. Dia memang berhenti betul hari ke-8. Jadi hari ke-7 hak celah-celah tu sehari tu macam mana? Haid juga tu walaupun tak keluar darah. Puasa kena qada lah, sebab puasa dalam keadaan haid tidak sah. Tapi Allah bagi pahala lah, pasal dia usaha nak puasa tu kan. Setubuh ke mana pula? Ada orang dia setubuh 6 hari darah, hari ke-7 tak ada darah, dah cek semua tak ada, dah setubuh ha. Tengok-tengok esok tu keluar darah, ataupun lepas-lepas bersetubuh keluar pula darah. Mana bersetubuh tu waktu darah tak keluar, bukan suci pun, darah je tak keluar. Nasib mana macam mana? Tak sengaja. Tak berdosa. Puasa tak dosa, setubuh tak dosa. Tapi yang tu orang panggil bersetubuh adalah haid lah, sunat dia bersedekah. Kalau kita mengaji kitab-kitab ni, sunat bersedekah bagi orang yang bersetubuh dalam haid. Setubuh, kalau darah duk keluar tu pergi bersetubuh, memang berdosa lah. Ni diingatkan okey dah, bini pun mandi semua dah, rupanya tak habis lagi, mana nak tahu. Tak berdosa, tapi kita bersedekah. Sedekah lah, jumpa fakir miskin pun bagilah duit sikit. Ada ulama kata 1 dirham tu lebih kurang RM30. Belanja orang lah RM30, tu pasal 2 habang bagi dah lah. Sebab persetubuhan tu memang berlaku waktu haid
tu duk ada lagi. Cuma hari tu suci, isteri pun mandi, kita pun tak tahu. Ingat habis dah. Rupanya ada lagi. Itu nak kena mandi lain lah. Nanti bila berhenti betul-betul haid, kena mandi lain. Baik, kita berhenti dekat ni dululah. Dipanggil naqa'. Dalam istilah fiqh dipanggil naqa'. Suci sementara itu sebenarnya bukan suci. Suci betul dia kena 15 hari berturut-turut. Suci sementara ni hanya boleh diguna pakai untuk orang buat tawaf saja. Kalau tidak pakai dia tak tawaf lah. Tidak pakai tak dapat umrah dia. Untuk keadaan lain ia bukan suci. Ia darah tu tak keluar, lepas tu dia nak keluar pula, lepas tu dia nak keluar lagi. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.